Silakan Yang Berhormat Batu Kawan. Terima kasih Yang Dipertua. Batu Kawan mewakili seluruh rakyat Pulau Pinang ucapkan terima kasih di atas peluang untuk mengambil bahagian dalam membahas usul menjunjung kasih titah ucapan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Batuga Baginda Yang Di-Pertuan Agong semasa membuka penggal ketiga Parlimen yang ke-15. Sebagai pembuka kata, segalung penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua agensi berkaitan yang telah bekerja keras untuk menarik kemasukan pelaburan ke negara kita, khasnya ke negeri Pulau Pinang. Syukur Pulau Pinang terus berada pada landasan kokoh apabila berjaya mencatatkan 71.9 bilion ringgit dalam pelaburan diluluskan sepanjang tahun 2023. Rekod tersebut telah meletakkan negeri Pulau Pinang pada kedudukan tertinggi, diikuti oleh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor, Johor dan Kedah. Ini menunjukkan bahawa para pelabur masih yakin dengan Malaysia, khasnya Pulau Pinang, sebagai destinasi pilihan pelaburan unggul. Di Dewan Yang Mulia ini, Batu Kawan ingin menarik perhatian bahawa sebagai sebuah negeri kecil, Pulau Pinang masih mampu mengekalkan kedudukan kukuh sebagai penyumbang utama daripada jumlah pelaburan negara dan juga kekal sebagai pengeksport utama di Malaysia pada tahun 2023 dengan menyumbang 31.5% daripada jumlah ekspor negara. Berlandaskan kepentingan ini adalah wajah jaringan infrastruktur, khasnya jalan raya, pengangkutan dan pembekalan sumber tenaga seperti air serta elektrik di Pulau Pinang dipertingkatkan. Menyentuh aspek berkaitan, pertamanya, saya ingin memohon projek air Perak Pulau Pinang dapat disegerakan kerana kita telah menunggu sejak tahun 2011 untuk pelaksanaan projek air yang bukan hanya memberi manfaat kepada negeri Pulau Pinang, sebaliknya juga kepada negeri-negeri utara Semenanjung Malaysia. Adalah diharapkan perjanjian projek berkaitan dapat dimeterai dan dapat dilaksanakan pada tahun ini juga. Kedua, berhubung isu kesesakan trafik yang mendesak di lebuhraya utara selatan, iaitu dari tol Juru hingga tol Sungai Dua. Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah mengemukakan permohonan berhubung pelaksanaan projek berkaitan kepada Kerajaan Persekutuan pada setiap tahun. Malah, impaknya turut disedari sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang mengadakan lawatan ke negeri Pulau Pinang pada bulan yang lalu. Justru adalah wajah projek yang secara tidak langsung telah menjejaskan sektor industri dan turut memberi kesan kepada penduduk di negeri ini yang berulang alik dari bahagian pulau ke seberang perai dan sebaliknya diberikan kelulusan untuk pelaksanaan pada kadar yang segera. Ketiganya berhubung dengan Plan Induk Pesisir Pantai Utara North Seafront Master Plan di Georgetown merangkungi 14 projek kemudahan prasarana awam dan ruang civic dengan kos keseluruhan 140 juta ringgit yang dibiayai oleh Kerajaan Negeri, Majlis Bandaraya Pulau Pinang dan Ting City Sendirian Berhad. 7 projek fizikal telah siap disempurnakan, manakala 1 akan disiapkan pada tahun 2025. Sehingga kini, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, hampir 80 juta ringgit telah dibelanjakan oleh Kerajaan Negeri dan Majlis Bandaraya. Bagi projek di kawasan pesisir pantai timur pula, ia masih belum dimulakan
dan masih di fasa perancangan, dan kebanyakan tapak adalah di bawah pemilikan sebuah agensi persekutuan iaitu Penang Port Commission dan juga pemegang konsesi Penang Port Sdn Bhd. Walau bagaimanapun, kerajaan negeri diwakili oleh Georgetown Conservation and Development Corporation serta MBPP iaitu Majlis Bandaraya sedia bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Pengangkutan, Penang Port Commission dan juga Railway Assets Corporation RAC bagi memastikan cadangan pembangunan di pesisir pantai Pulau Pinang adalah selaras dengan pelan induk dan juga rancangan kawasan khas yang disediakan dengan mengambil kira aspek serta ciri-ciri warisan sedia ada. Dengan ini, kerajaan negeri ingin memohon kerjasama daripada agensi-agensi kerajaan persekutuan untuk mengadakan rundingan lanjut perhubung perkara berkaitan bagi mencapai status atau matlamat Sustainable Development Goals SDG. Kerajaan negeri lazimnya komited untuk mengadakan kerjasama berterusan berlandaskan inisiatif negara madani merangkumi aspek-aspek kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ilsan dan ramah adalah diharapkan dapat diterjemahkan dengan sebaik-baiknya, khususnya dengan ikatan kerjasama negeri dengan persekutuan. Berlandaskan prestasi sama ada pada aspek pelaburan, pengeksportan, jumlah kutipan cukai, rekod pembayaran hutang negeri, laporan audit negara dan lain-lain, kita bersyukur bahawa negeri ini berjaya mengekalkan kedudukan tersebut walaupun dalam tempoh pandemik dan juga dikala dunia menghadapi kemelesetan ekonomi. Dengan ini adalah wajar sekiranya Pulau Pinang pohon supaya kerajaan persekutuan terus memberi perhatian kepada negeri kita. Lazimnya Pulau Pinang tidak pernah menafikan bahawa usaha pembangunan ekonomi adalah memerlukan suntikan serta sokongan berterusan daripada kerajaan persekutuan. Justru perhatian dan juga kerjasama dalam meningkatkan keperluan serta jaringan infrastruktur serta projek-projek megah yang tergedala sebelum ini adalah amat diperlukan demi pembangunan masa depan negeri dan secara tidak langsung kepada negara Malaysia. Dengan itu sekian, terima kasih. Boleh, ada masa lagi 2 minit. Terima kasih Yang Berhormat Batu Kawan. Saya jemput Yang Berhormat Jasin.